keluarnya daripada kedai saya ni dengan satu semangat baru, satu azam baru, satu kehidupan baru dan pengantin baru. Walaupun Kak dah kahwin lama, dengan abang dah kahwin lama, tapi saya nak keluar saja daripada kedai ni sebagai satu pasangan baru. Baik, soalan saya nak tanya. Masa dah kahwin tapi tak dapat anak lagi, wajib saya tanya. Boleh setubuh ke tak boleh setubuh? Boleh setubuh ke tak boleh setubuh? Ini urusan rumah tangga kan. Normalnya orang boleh setubuh, tetapi ramai sini tak boleh setubuh. Bukan saja orang kampung, orang pekan, termasuk juga cikgu sekolah menengah, termasuk juga profesor, pensyarah, semua golongan. Dan semenjak akhir-akhir ni banyak semua orang kahwin tak boleh setubuh. Tak boleh setubuh ni ada masalah pada lelaki ataupun ada masalah pada perempuan, ataupun ada dua-dua tak ada masalah, tetapi kena sihir bekas tunang, kena sihir bekas pakwa makwa pun boleh berlaku juga. Jadi boleh setubuh ke tak boleh setubuh? Soalan tu saya kena tanya dulu. Sebab dah kahwin lama tapi tak dapat anak. Boleh setubuh ke tak boleh setubuh? Kadang-kadang boleh setubuh, tapi seinci je. Kadang-kadang boleh setubuh, setengah aja. Kadang-kadang boleh setubuh, tapi tak habis. Macam-macam lah. Kadang-kadang tak boleh setubuh sebab apa? Tak masuk. Sebab apa tak masuk? Tahulah macam ada ketui batu kat situ. Gagah juga, sakit seminggu, sakit. Pun ada juga, macam-macam. Kadang-kadang nak setubuh. Bila rasa nak setubuh je, keluar bau. Hanyir. Ada doktor kena. Bila suami dia nak je, tapi mereka kena selepas dapat anak 3 dah. Sebelum tu bahagia elok je. Selepas anak 3, bila nak setubuh je habis. Bau sampai ke bilik bau. Jadi tak jadi lah. Ada juga ada doktor. Ada seorang kakak tu bekas tunang buat. Bekas tunang buat. Elok nak setubuh je bau. Saya tak faham kak. Contoh kan dia main kan. Saya tak faham lah. Macam mana boleh jadi macam tu Dia kata macam ni Ustaz. Minta maaf no. Dia kata macam ni Ustaz. Ustaz dia lelaki kan? Ya saya lelaki. Ustaz tak ada masalah kan? Nafsu kan? Tak ada masalah. Okey, kalau macam tu senang. Ustaz tengok saya. Dia kata, Kak kata kan. Okey, saya pun tengoklah dia. Kak tengok saya, Ustaz tengok saya daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Seolah-olah saya tak pakai baju, tak pakai apa-apa. Dan Ustaz berhajat nak setubuh dengan saya. Saya pun tengoklah dia. Tengok. Ustaz bawa apa-apa tak? Dia damai dah Ustaz, dia damai dah. Masak lagi bau. Bila saya tengok bila kita tengok tu nafsu kita akan naik, kita bayang nafsu kita main kan. Kita lelaki kan. Main. Sana pun mula keluar. Banyak. Itulah Ustaz masalah saya. Dah cukup. Kalau tidak habis busuk bilik Ustaz. Kesian bekas tunang buat. Jadi saya nak tanya, boleh setubuh keadaan ni? Tak boleh anak lagi ni. Tak boleh. Dia tak masuk. Bila tu dia sakit. Dia kan masa kering tu. Dah cuba buka sebuka-bukanya. Tapi tak boleh tak? Banyak kali. Banyak kali. Dia macam bila saya nak cucuk tusuk tu. Dia sakit, dia tolak. Dia macam okey. Sewaktu nak bersama dengan suami. Ini suami dah ni. Apa pun berlaku, kena redha dah. Hubungan ni dah suci murni dengan ikatan nikah yang mulia, yang halal kan. Sewaktu nak bersama tu, Kak tak boleh terima ke? Kak boleh terima. Bila abang main nak setubuh dengan Kak, boleh terima. Dari segi hati, dari segi perasaan boleh terima. Dengan rela hati. Tapi tak boleh masuk juga. Belum mana bukan diri dan perasaan.
sayang tetap sayang, boleh terima dengan redha, tetapi ada masalah di situlah. Bukan kata di segi perasaan kau. Sebab kalau nak kita nampak benda ni mudah tau. Orang tak percaya. Sebab tu tak ada tempat bincang benda ni. Kan orang anggap, apa dulu teruk saya kena belasah. Dulu pasal bincang bab ni konon apa orang cakap kan, apa tu lebay apa cerita bab macam ni. Saya kata tak apalah, hang tak kena lagi. Orang anggap tak elok sembang bab ni. Tapi sebenarnya dia sebenarnya masalah yang sangat rumit. Sangat-sangat rumit. Sebab logiknya benda tu boleh masuk. Sebab dia macam lubang hidung je, main besar mana pun boleh dolok masuk. Allah buat tu cantik dah. Allah Ta'ala buat tu sangat-sangat istimewa dah. Tapi tak boleh masuk, heran. Heran ni yang kita kena cek sebab apa. Pedih. Pedih, sakit. Macam saya kata tadi lah, macam ada ketui batu duk tahan kan. Ada halangan. Oh ya, halangan lah. Ada satu orang tu 56, suami dia 71. Suami yang lelaki isteri meninggal dah, yang kakak ni bercerai. Semua ada anak, ada cucu dah. Maka adik ada jodoh, adik kahwin. Masalah tak? Dia macam ada halangan tadi. Maka suami kata apa? Dia tipu saya Ustaz. Dia kata dia boleh pakai. Dia main mengamuk sini kan. Dia tipu saya Ustaz. Dia kata dia boleh pakai. Rupanya tak boleh pakai Ustaz. Oh, saya kata macam ni Kak Dari segi sejarah, abang dah ada anak 7 orang dah. Bermana boleh pakai. Kak pun ada sejarah, Kak ada anak juga. Bermakna Kak sebenarnya boleh pakai. Jadi saya rasa Kak dengan abang ada masalah lain ni. Akhir sekali alhamdulillah berlakunya proses tu, dan alhamdulillah rupanya bekas suami dia tak bagi orang lain. Dia kenat bekas suami dia. Supaya orang lain tak boleh kahwin dengan dia. Itulah alhamdulillah. Selesai lah, lepas tu selesai. Baik. Selama ni tak boleh lagi. Selama 2 tahun kahwin ni tak boleh lagi. Ya Allah. Ada orang 4 tahun, ada orang 9 tahun, ada orang 14 tahun. Ramai sangat yang tak boleh juga. Bukan Kak dengan abangnya. Okey. Bila tak boleh setubuh, bagi saya ini satu masalah besar. Sebab matlamat kahwin adalah untuk menghalalkan benda-benda yang haram. Dan soal anak itu urusan Allah. Yang penting boleh setubuh dulu. Tapi sekarang ni tak boleh setubuh. Agak-agak pasal apa tak boleh setubuh Agak-agak. Itulah. Tak tahu. Dah cuba dah kan. Dah lama dah ni. Dah cuba dah tak boleh juga. Bila saya sakit, saya jadi kesian kan dia. Memang memang hilang lah kita punya tumpuan kan. Agak-agak sebab apa Kak? Pokok ada unsur-unsur kianat ke apa ke? Tak tahu unsur kianat. Tak tahu. Tak tahu, benda tu bukan luar kawalan lah. Yalah. Tak ada petanda-petanda. Petanda-petanda kata Kak kena sihir ke, ada saka ke, ada apa ke? Tak ada. Tak tahu Allah Alam. Okey. Tak tahu tak apa. Ni kita masuk bab jin pula. Kita pun tak tahu, saya pun tak tahu. Tapi oleh kerana dari segi seni saya tanya dah tak tahu. Tak tahu sebab kan. Tapi benda tu tak munasabah. Benda tu tak munasabah, dan itu dan pula bersetubuh ni perintah. Perintah Allah, perintah Rasul. Matlamat kahwin adalah untuk meramaikan umat kan. Tiba-tiba tak boleh setubuh ni apa cerita? Kan? Ini buku hadis. Saya nak Kak dengan abang betul-betul free, betul-betul relax, niat di hati. Jin kalau ada dalam badan kami, kadang-kadang kita tak perasan kita ada jin dalam badan kita. Kadang-kadang kita tak perasan kita ada darah keturunan yang ada saka-saka kadang-kadang. Ini hadis Nabi. Kita baca berkat daripada kalam Nabi. Kalam Nabi dia ada nur, dia ada hakikat dia.
Ini kayu. Pasal apa saya pegang kayu? Kayu tak boleh bagi manfaat, kayu tak boleh bagi mudarat. Tapi oleh kerana saya buat kerja seorang, Sagi kalau mengamuk, saya tidak berhasrat nak pegang bini orang. Jadi saya cocok dengan kayu ni lah. Saya ada bini dah. Saya tak berhasrat nak mengarut dengan anak dara orang ke bini orang. Jadi saya niat tungkat. Sunnah tungkat. Baik. Lepas saya baca ni, Sagi habis selesai, saya pergi belakang, saya baca doa. Kak dah pakai tudung, saya tak pakai lapik dah ni. Boleh? Sagi saya doa boleh Boleh tak? Boleh tak? Boleh okey. Ni hadis Nabi, kalam Nabi. Kalaulah ada jin, kalau ada dalam badan anak-anak aku jin, pertama aku bagi pilihan hang masuk Islam, lepas tu hang tinggal depa ni. Ni anak-anak aku ni jin. Hang tinggal depa. Hang pindah pergi duduk kat masjid jin, hang belajar agama, hang semayang di masjid bila azan kumandang. Kalau hang tak mau masuk Islam jin, yang kedua hang balik kat tuan hang. Ataupun hang balik dekat sarang hang kalau hang tersesat masuk. Kalau hang dihantar, hang jangan duduk, ni anak-anak aku. Hang balik, hang pergi tokak anak bini tuan hang. Hanya duk kacau anak-anak aku. Sebab yang ketiga aku bakar. InsyaAllah hang terbakar, hang cedera, hang mati, itu urusan hang dengan Allah. Aku tak tahu. Ada rasa apa tak? Tak ada rasa apa. Okey, tak apa. Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa yang bersolat tahajud dengan membaca 10 ayat tidak akan dicatatkan dalam kalangan orang-orang yang lalai. Sesiapa yang bertahajud dengan membaca 100 ayat akan ditulis dalam kalangan ahli ibadat. Sesiapa yang bertahajud dengan membaca 1000 ayat akan dikira dalam kalangan orang-orang yang mendapat ganjaran sebesar qintar. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, satu qintar ialah 12,000 unqiyah. Setiap unqiyah lebih baik daripada apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala merahmati lelaki yang bangun malam bertahajud, kemudian dia membangunkan isterinya dan isterinya itu pun bersolat tahajud. Sekiranya isterinya enggan bangun kerana terlalu mengantuk, maka dia memercikkan sedikit air ke wajah isterinya itu. Allah Ta'ala juga merahmati seorang wanita yang bangun malam bersolat tahajud, kemudian dia membangunkan suaminya dan suaminya juga turut bertahajud. Sekiranya suaminya enggan bangun, maka dia memercikkan sedikit air ke wajah suaminya itu. Keterangan hadis ini berkaitan dengan suami isteri yang suka bertahajud dan apabila dikejutkan dengan cara sedemikian tidak menimbulkan kemarahan. Sayyidina Abu Sa'id dan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi SAW bersabda, apabila seorang lelaki membangunkan keluarganya pada waktu malam, lalu kedua-dua mereka bersolat tahajud sekurang-kurangnya 2 rakaat bersama-sama, maka mereka akan ditulis dalam kalangan lelaki dan wanita yang banyak mengingati Allah. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa yang pergi ke tempat tidurnya sedangkan dia berniat untuk bangun bersolat tahajud pada waktu malam, kemudian matanya tidak terbuka sehinggalah ke subuh, maka ditulis untuknya apa-apa yang dia telah niatkan dan tidurnya itu menjadi sedekah ataupun hadiah untuknya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang menunaikan solat subuh, kemudian dia berzikir kepada Allah sehingga terbit matahari, kemudian dia menunaikan 2 atau 4 rakaat solat isyraq, maka kulitnya pun tidak akan disentuh oleh api neraka.
Semoga Allah Ta'ala bagi taufik hidayah dapat amal dan sampaikan insya-Allah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ilahukum ilahun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Qala Musa ma jitum bihis innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa yakfi sudura qaumi mu'minin wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Bismillah, masyaallah. Bismillah, masyaallah. Suatu saya baca tadi, baca hadis dan juga baca tadi, siapa-siapa yang rasa sejuk kaki, siapa-siapa yang rasa panas kepala, siapa-siapa yang rasa mengantuk, siapa-siapa yang rasa emosi tak stabil atau jantung berdebar, bermakna ada masalah gangguan. Kalau tak ada, tak rasa. Tak rasa. Ya, alhamdulillah. Kalau tak ada, tak ada lah. Alhamdulillah. Dengan harapan masalahnya akan selesai. Cuma bapak jin setan ni dia boleh keluar dan dia boleh masuk. Bila masuk, kadang-kadang dia tak main. Kalau perlu, semua pelanggan saya cakap yang sama. Kalau perlu belilah. Kalau rasa tak perlu, tak beli, tak apa. Saya nak belajar yakin dan bagi rezeki saya Allah. Sebab saya tak mau janji apa-apa, tapi akak dengan abang kena selesaikan masalah ni. Sampai bila? Ini lama, 2 tahun ni lama. 2 tahun lama. Kesian dengan kak. Macam abang, dia tak boleh masuk. Lepas tu dia minta tolong kak buat sesuatu dan dia boleh selesai. Kak tak boleh. Jadi benda ni akan jadi satu beban dengan kak lah, sebagai seorang isteri. Sebagai fitrahnya kak pun perlu benda ni. Perlukan kehidupan ni, perlukan kehidupan yang sempurna macam ni. Jadi kalau tak selesai, naya lah. Maka kak akan jadi tambah banyak beban. Banyak bebannya, tak boleh nak tunaikan
tanggungjawab dengan suami, tak boleh nak mengandungkan anak dan sebagainya. Saya takut satu hari dia akan jadi virus dalam hubungan ni. Kita dah nikah, kita tak mau langsung nak cerai-berai. Dan saya selalu keluarkan video saya, orang yang hina dan jijik. Dia bernikah, dia berkahwin, tetapi dia berimpian untuk nak berpisah. Maknanya orang yang tidak ada sifat redha, orang yang sombong. Tak apa lah, kalau boleh duduk-duduk lah, kalau tak boleh duduk cerai je lah. Itu orang sombong. Orang sombong dia tak sama kita dengan orang kapiak. Orang kapiak tak apa fikir macam tu, sebab mereka nafsu. Kita ada matlamat lain. Perintah agama kita kahwin ni perintah agama. Dan kita nak ramaikan umat kan. Sebab tu saya selalu keluar video saya benci perceraian. Sebab kesannya. Walaupun dibolehkan, tetapi orang sekarang ni ambil mudah sangat. Kan ambil mudah sangat. Ambil mudah untuk nak bercerai. Macam dengan salin baju. Sebenarnya Islam tak mau macam tu. Kadang-kadang zaman ni lebih open. No. Islam dia sesuai dengan semua zaman. Kita yang tak sesuai dengan dia sebenarnya. Jadi kita ambil mudah benda-benda macam ni kan. Jadi saya harap masalah ni selesai lah. Saya harap masalah ni selesai. Saya harap masalah ni secepat mungkin. Kalau takdir Allah, abang angkat beli madu dan sodak saya tak tahu. Bolehkah, tak bolehkah? Macam mana nak buatkah? Saya nak cucu. Jadi balik ikhtiar, tengoklah macam mana. Kan, sampai benda ni boleh selesai. Nah, boleh no? Minta maaf no? Ni dah bulan 8 kan? Bulan 8, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Bulan 5 tahun depan saya nak cucu dah. Saya harap masalah ni boleh diselesaikan, boleh diselesaikan lah, insya-Allah.